Salam sejahtera semua. Oke, kita akan teruskan pembelajaran kita dalam bab 9, yaitu penyelesaian segitiga. Kalau sebelum ini kita sudah belajar tentang apa itu petua sinus. Kemudian sebut di antara petua sinus dan kosinus, kita ada belajar tentang satu yang disebut sebagai case berambiguity. Oke, untuk kali ini kita akan concentrate kepada topik kecil yang seterusnya, yaitu petua kosinus. Seperti mana pada video cikgu yang lepas, petua kosinus perlu digunakan sekiranya diberi dalam dua keadaan inilah. Yang pertama ialah jika diberi dua sisi dan satu sudut kandung. Sudut kandung bermakna dia diapit oleh sisi tersebut. Satu lagi keadaan di mana petua kosinus perlu digunakan ialah sekiranya tidak diberikan sudut, tetapi diberikan 3 nilai bagi sempadan. Jadi, bagaimana cara penggunaan petua kosinus itu? Bagi sebarang segitiga ABC, ini adalah A, B, dan C. A kuasa 2, ini A kuasa 2, yang ini. Lihat, dia bertentangan dengan cos A, yang atau sudut lah. Kalau kita lihat di sini, A bertentangan dengan E besar. Itu cara dia punya untuk mengingati formula ini. Tapi jangan risaulah, sebenarnya formula ini diberikan di dalam peperiksaan dalam kertas SPM. Cuma kita perlu tentukan kedudukan dia dengan betul sebelum boleh menggunakan formula petua kosinus ini. Oke, begitu juga dengan B. B di ujung dia B besar. So inilah B besar, dan C cos C, yaitu di hadapan. Lihat ya. Ini cara dia untuk mengetahui bagaimana kedudukan dia lah. Oke, untuk yang contohnya untuk E kuasa 2 nih, seterusnya of course lah. Jika E kuasa 2 boleh dicari, B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak B 2 kali BC didarabkan dengan cos A. Jadi ini kita boleh pindah-pindahkannya berdasarkan apa yang diperlukan untuk dicari. Boleh ya? Oke. Kita pergi kepada contoh 7. Contoh 7 ini pada muka surat 252 buku teks. Oke, dalam soalan contoh 7 ini dikatakan dalam segitiga ABC. Jadi untuk memudahkan kita punya penyelesaian terhadap soalan ini adalah baik jika kita melukis. Jadi cikgu akan lukiskan di sini satu segitiga, tidak kisahlah apa macam. Kita just melukis dia, yang penting kita paham. Oke, kita buat begini, begini, lepas itu segitiga. Oke, ini adalah satu segitiga. Katakanlah ini adalah with touch. Oke, ini adalah E. Kemudian ini adalah B dan ini adalah C. Tidak kisahlah bagaimana lukisan itu dibuat, yang penting kamu dapat melorek dan memahami soalan itu berdasarkan lorekan kamu. Sebab yang paling penting ialah untuk menggunakan petua kosinus, yang penting adalah kedudukan dia. Oke. Diberi AC, A dan C adalah 21 cm. Oke. Kemudian diberikan BC sebagai 15 cm. Oke. Seterusnya diberikan sudut C bersama dengan 35 derajat. So kita buat taruh sini sebagai 35 derajat. Oke. Lepas itu kita diminta untuk mencari AB. AB. Ini untuk dicarilah. Oke. Kalau kita lihat formula ini, oke, kita boleh tulis dia begini ya. Katakan
kita mau cari AB kuasa 2 bersamaan dengan sini sudut yang bukan sudut, ini adalah nilai bagi sempadan, yaitu 21 kuasa 2 ditambahkan dengan 15 kuasa 2 yang inilah. Lepas itu tolak 2 kali 21 darab 15. Lihat, ingat dia ada begini. Jadi ini adalah cos berapa? Cos 35. Cos 35. Jadi ini seterusnya kita akan cari dia. Kita puncak kuasa dia nanti. Sebab kalau kuasa di sini, kalau dia pergi sebelah, dia akan menjadi puncak kuasa. So, 21 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tolak 2, 21, lepas tu 15, lepas tu cos 35. Kaedah cikgu biasanya cikgu buat sekali saja. Kalau tidak dapat buat sekali, disarankan untuk buat dia partial by partial. Kenapa cikgu suka buat dia sekali? Ialah cikgu untuk mengurangkan error yang disebabkan oleh round up atau round down sebenarnya. Okey, di sini kita menggunakan calculator. Okey, cikgu tarik calculator di sini. Lalu kita letak beginilah, puncak kuasa. Lepas itu kita buka kurungan. Kita takut dia cuma sebahagian saja. Okey, 21 kuasa 2 ditambah dengan 15 kuasa 2. Okey, tolak 2. Lepas tu kita taruh darab lah sedang. Darab kali 21 darab lagi 15 darab lagi cos di sini cos 35. Kita tutup kurungan. Lepas tu jangan lupa tutup kurungan lagi. Kita kasih keluar sikit dia, tutup kurungan untuk besar. Okey, sorry. Okey, ini dia silap sikit Dia bukan begini. Kita delete sikit, kita masuk sikit. Okey. Ini dia silap, dia tekak begini kurungan. Kenapa kita buat kurungan? Kalau kamu perasan di sini kita buka 1. Kemudian di sini kita buka 1. So, tutupnya mesti 2. Tapi ingat kedudukan yang ini jangan letak di luar. Sebab itu dia akan bagi error sama jawapan itu. Seterusnya tekan sama juga. Kita akan dapat sebagai 12.24. Kita 47 tu kita round 7 lebih daripada 5. So 12.245. So jawapan dia bersamaan dengan 12.245. Unitnya adalah cm. Okey. Boleh? Untuk SPM, memadai kalau kita sebenarnya menggunakan 2 atau hingga 4 lah, tempat perpuluhan lah begini. Jadi 2.45 ni kira masih boleh digunakan lah. Okey, itu untuk contoh 7. Seterusnya cikgu beralih kepada contoh 8. Okey, contoh 8 ini kalau kita ingat yang pertama cikgu ajarkan, sekiranya tidak diberi sudut, maka hanya diberikan dia punya nilai untuk sepadan, maka kita harus menggunakan petua kosinus untuk mencari sudut-sudut. Okey, di sini dikatakan bahwa raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga JKL dengan panjang JK. Ini senang sikit, tidak payah untuk dilukis. Dia sudah sediakan segitiga sini. KL 25 dan juga JL 35. Jadi untuk mencari sudut KJL. KJL. Jadi sudut yang hendak dicari adalah yang inilah.
Oke, ini adalah sudut yang hendak dicari, theta. Ataupun kita boleh katakan dia sudut J lah. Oke, seterusnya kita menggunakan petua kosinus. Kita lihat sini 25. So, kita menggunakan, katakanlah ini 25 kuasa 2 bersama dengan 35 kuasa 2 ditambah dengan yang ini 30 kuasa 2 tolak 2 darab dengan 35 didarabkan selai dengan 30. Ini adalah sin sudut J. Ingat kalau jika disebut KJL, biasanya yang dicari adalah sudut yang di tengah-tengah itulah, yang huruf di tengah itu yang mau dicari sebenarnya. Oke, bukan sin ini, sorry. Ini adalah cos. Oke, kita betulkan. Ini adalah K 30 ini betul cos sudut J. Oke, yang ini kita boleh kita tukarkan dia yang ini ke sini dan yang ini pergi ke sini. So dia akan jadi begini ya sekarang. Dia negatif dia jadi positif, so dia akan 2, lepas itu 35, selepas itu 30, bentuk cos J bersama dengan yang ini pergi sebelah, jadi dia akan jadi 35 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 ditolak dengan 25 kuasa 2. Oke, kita mau cari yang ini. Jadi ini perlu dipindahkan pergi sebelah. Jika sini adalah darab, bila dia pergi sebelah dia akan jadi bahagi. So dia akan jadi beginilah. Cos sudut J bersama dengan 35 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 tolak 25 kuasa 2 dibahagikan dengan 2, lepas itu 35 di sini, lepas itu sini adalah 30. Oke, seterusnya cos J ini, cos ini kita mau taruh di sebelah, dia akan jadi sudut J bersama dengan cos inverse ini inverse. Lepas itu kurungan lebih besar. Lepas itu 35 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2 tolak 25 kuasa 2 dibagikan dengan 2 darab dengan 35 dan 30. Oke. Kenapa cikgu tunjukkan ini sekali lagi? Kalau masih ingat, sebenarnya cikgu untuk mengelakkan dia punya ketepatan dia lari ya. Kalau kita buat begini, kita tidak perlu risau untuk round up dengan round down sudut nilai-nilai yang kita dapat. Tapi kalau sekiranya mempunyai masalah untuk membuat seperti ini, bolehlah membuatnya. Cuma dia ketepatan opus dia lari sedikit lah. Oke, seterusnya di sini sudut J. Kita ambil kualiter itu balik. Kita clear balik. Clear. Oke. Bagaimana untuk dapat cos inverse? Shift cos. Lepas itu dia ada 2 begini. Ingat So kita buat begitu. Lepas itu 35 kuasa 2. Tambah 30 kuasa 2. Tolak 25 kuasa 2. Lepas tu kita ke bawah. Sini adalah 2 darab 35 darab 30. Lepas tu jangan lupa tutup kurungan. Okey. Okey, yang ini tadi lupa kurungan ya. So okey, jawapan dia kita tekan sajalah. Oke, sudah begini kita tekan sebagai 44.41, so 5 di bawah, so tidak payahlah.
Jadi kita letak sudut dia sebagai 44.41 darjah. Ini dua tempat perpuluhan pula. Okey, jadi itulah sebab sedikit bagaimana kita menggunakan petua kosinus untuk mencari sisi ataupun sudut. Yang paling penting di sini ialah kedudukan nilai-nilai sempadan atau sudut diberi. Itu yang penting untuk menentukan sama ada kita gunakan petua sinus atau kosinus. Okey, untuk hari ini cikgu ada bagi sedikit latihan. Ini pada muka surat MS 253 buku teks, di mana kamu dikehendaki untuk mencari nilai X bagi setiap segitiga yang berikut. Nombor 1. Nombor 2 ini, cari nilai sudut bagi setiap segitiga yang berikut. Jadi itulah hari ini punya kerja. Dan cikgu ucapkan terima kasih kerana menonton klip ini.